Bayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi berada pada bahagian yang pertama daripada tafsir surah Yusuf. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang keempat, muka surat 543. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Alif Lam Ra itu adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran yang nyata dari Allah SWT. Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahami. Kami menceritakan kepadamu kisah-kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya, iaitu Al-Quran itu, termasuk di kalangan orang yang belum mengetahui. Jadi 3 ayat pertama surah ni adalah satu permulaan kisah yang sangat menarik, iaitu sekumpulan orang-orang Yahudi ataupun dalam riwayat yang lain kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi memohon sekiranya baginda dapat menceritakan satu kisah. Apalagi ada seorang yang bernama Nadhar bin Al-Harith yang selalu berkunjung ke daerah sekitar Jaziratul Arab, mendengar kemudian menceritakan kisah-kisah yang didengarnya dari Parsi ataupun dari India, dari Rom, sambil berkata bahawa kisah-kisahnya itu lebih menarik daripada Al-Quran. Maka orang Yahudi pun ingin mendengar kisah Nabi mereka daripada versi kaum muslimin setelah mereka mengenalinya dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama. Jadi permulaan surah ni bermula dengan alfabet Arabik, bahasa Arab. Dia seakan-akan berkata Alif Lam Ra, iaitu ialah huruf-huruf yang kamu kenal dan kamu gunakan sehari-hari untuk menyusun ucapan dan karya-karya sastera kamu. Jadi huruf-huruf seperti ini adalah huruf-huruf yang merangkaikan ayat-ayat Alkitab, iaitu Al-Quran, yang nyata bersumber daripada Allah SWT. Nyata keistimewaannya, nyata dan jelas pula huraian-huraiannya. Salah satu bukti keistimewaannya ialah kamu semua bersama siapa pun telah ditentang untuk membuat yang serupa dengannya, tapi kamu tak mampu. Demikianlah keistimewaan permulaan surah ini sebagai Fawatihus Suwar yang merujuk kepada perkataan-perkataan huruf-huruf yang digunakan oleh orang Arab sendiri. Jadi bila Allah menyatakan anzalnahu, dapat difahami dalam kalam Allah SWT yang bersifat qadim, yang diturunkannya dalam bahasa Arab. Kalaulah seseorang itu bertanya, siapa nama anda? Pastilah anda telah mengetahui nama tersebut jauh waktu sebelum dia bertanya. Jadi idea tentang nama anda itu telah ada dalam benak, dalam fikiran kita. Maka sebagaimana keberadaan idea itu dalam benak yang dipanggil sebagai kalam nafsi. Jadi jika anda menjawab pertanyaan itu, siapa nama anda, tentu anda akan milih kata dan bahasa yang dapat difahami oleh orang bertanya. Dan yang anda akan tujukan kepadanya jawapan anda itu. Nah, kat sini dalam konteks Al-Quran, Allah milih bahasa Arab untuk menjelaskan petunjuk ataupun informasi yang Allah sampaikan supaya mudah untuk kita memahaminya. Jadi inilah yang dinamakan sebagai kalam nafsi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara jelas dan juga tegasnya ayat ini menyatakan bahawa Al-Quran bahasa Arab. Allah milih bahasa itu. Jika demikian, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW ini bukan hanya penyampaian kandungan maknanya, tapi sekaligus dengan redaksinya, kata demi kata, yang semuanya dipilih dan disusun langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipilih oleh Allah bahasa Arab ini untuk menjadi petunjuk, menjelaskan petunjuk. Jadi dalam Alkitab ini disebabkan masyarakat pertama yang ditemui Al-Quran adalah masyarakat yang bahasa Arab. Jadi demikian juga dengan kalau kita perhatikan, bahasa Arab ini termasuk dalam kumpulan bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Ibrani, bahasa Aramia, Suryania, Babilonia. Jadi kata-kata bahasa Arab yang umumnya berdasar pada 3 huruf ini bentuk dengan berbagai jazrul kalimat itu, juzurnya. Kata pakar bahasa Arab Al-Imam Ibn Jinni, Osman bin Jinni, beliau menekankan bahawa pemilihan kosakata bahasa Arab ni kalau kita lihat bukan kebetulan, tapi dia mengandungi satu falsafah yang sangat unik. Contoh, kalau kita lihat dalam karangan Ibn Jinni ini, beliau berkata bahawa contohnya 3 huruf kita sebut perkataan qala. Qala ni asalnya qawala, qaf,
diikuti dengan waw, dengan lam, maka membawa makna yang berbeza-beza. Tapi kalau kita perhatikan, dia mengandungi makna dasar yang sama, yang bermuara pada satu benda yang sama. Sebagai contohnya, kalau saya sebut kepada tuan-tuan perkataan qala. Qala ni merujuk kepada berkata. Ini perkataan merujuk kepada berkata. Macam mana maksud berkata? Berkata. Maknanya perkataan yang disebut oleh orang Arab ini qala, berkata. Kalau kita pecahkan perkataan ini, kita lihat dalam perkembangannya, maka datang perkataan muqawil. Bagaimana datang muqawil pula? Muqawil ini kalau kita faham maksudnya kontraktor. Apa kaitannya qala, berkata, dengan muqawil yang merujuk kepada perbuatan seorang membuat bangunan itu? Maksudnya begini tuan-tuan, kata Ibn Jini, dia mengandungi falsafah bahasa yang tersendiri. Kalau kita sebut perkataan qala ni tadi, dibentuk dengan kesemuanya membawa makna yang berbeza-beza, tapi asasnya sama. Kalau sebut qala, mengisyaratkan satu gerakan yang mudah, yang keluar dari mulut dengan lidah. Kerana itu pula huruf pertama yang digunakan mestilah bergerak, berkata, qala. Bila kita sebut muqawil, maknanya kontraktor. Kontraktor ni dia mestilah hidup dia bergerak, mencari perniagaan. Tanpa bergerak maka tak akan terbangun bangunan itu. Kemudian kalau sebut perkataan menjadi waqala pula. Waqala. Tadi qawala jadi qala, sekarang waqala. Waw, qaf dengan lam. Dia merujuk kepada mengangkat satu kaki dan menguatkan kaki yang lain. Jadi kat sini juga dia merujuk kepada satu pergerakan, bukan? Tengok lagi perkataan berikutnya. Lam, qaf, waw. Maka diubah jadi laqiya. Daripada perkataan laqiwa jadi laqiya. Maka dia merujuk kepada pertemuan. Juga daripada asal sama. Jadi ada huruf lam, ada huruf qaf, ada huruf waw yang telah ditukar menjadi ya, kerana dari sudut bahasanya ada berlaku siqal dekat situ. Maka ini berarti bergerak menuju satu tempat untuk bertemu. Jadi perkataan-perkataan bahasa Arab ini, dia juzurnya bila diterbalikkan kedudukannya sekalipun, dia tetap membawa makna yang sama. Ajaib, bukan? Maka banyaklah contoh yang dikemukakan oleh Dr. Ratib Nablusi dalam kitab tafsirnya berkenaan dengan keistimewaan bahasa Arab ini. Dan kalau kita perhatikan, tak ada satu bahasa dalam dunia pun yang mempunyai huruf dad melainkan bahasa Arab. Dan bayangkan perkataan bahasa Arab itu, kalau satu hurufnya pun sudah membawa makna yang panjang untuk diterjemahkan. Contohnya perkataan wafa, yafi, fi. Huruf fa sahaja baris bawah berarti sempurnakan. Pasal perkataan wafa, yafi, sempurna, menyempurnakan, fi, sempurnakan janji awak. Kalau sebut waqa, yaqi, menjaga, qi, jaga. Datang perkataan ittaqullah, perkataan masalah qi, satu huruf saja, qaf, baris bawah, arahan, fi'il amar itu. Begitu juga perkataan wa'a, ya'i, memahami. Wa'a, memahami, ya'i, sedang memahami, i, fahami. Ain saja, baris bawah, ia merupakan arahan. Dengar dan faham. Tengok tu kehebatan yang terdapat dalam bahasa Arab. Dan tidak ada bahasa seperti yang telah disebut dalam kuliah yang lalu, bagaimana satu istiqaq itu boleh dipanggil menjadi istiqaq kubar. Kalau orang Arab, mereka sebutkan perkataan sabhala. Apa makna sabhala? Maknanya ia ringkasan kepada perkataan subhanallah. Kalau sebut perkataan hawqala, ha, waw, qaf, lam. Apa makna hawqala? Itu penyebut perkataan la hawla wala quwwata illa billah. Kalau sebut la ilaha illallah di istiqaq dalam bab istiqaq kubarnya, maka dia menjadi perkataan halala, tahlil. Kalau perkataan kabbara yang merujuk kepada seorang itu mengucapkan Allahu Akbar. Kalau sebut tentang hayya ala, itu perkataan muazzin hayya alal falah, maka dipanggil hayya ala. Ini dia kehebatan yang terdapat dalam bahasa Arab. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Itu sebab kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, kalau sebut perkataan al-ard, alif lam, alif ra, dad, dia merujuk kepada earth, bumi, al-ard. Maka semua itu dibunyikan. Alif dibunyi, lam dibunyi, alif ada hamzah dibunyikan, ra dibunyi, dad dibunyikan. Al-ard lengkap. Berbeza dengan bahasa English sebagai contohnya sebut earth, perkataan yang sama. Maka tidak semua huruf itu dibunyikan. Maka inilah di antara kehebatan yang terdapat pada pemilihan perkataan atau bahasa ini di sisi Allah untuk menjadi perantaraan antaranya dengan hamba-Nya, dengan makhluknya. Maka beberapa contoh yang telah dikemukakan ini menunjukkan kemampuan luar biasa untuk melahirkan kesedaran dalam diri kita betapa bahasa yang dipilih oleh Allah ni bahasa yang sangat kaya. Ini bukan saja terlihat pada jenis, gender atau bilangan yang ditunjukkan, ada kata tunggalnya, ada mufrad jamaknya, ada muthananya. Dalam masa yang sama ada fi'il masa kini akan datang dan juga yang jauh ke hadapan. Dan begitu juga dengan kosakata, antonim dan sinonimnya. Tuan-tuan bayangkan, juga dalam bahasa Arab ini, kalau kita tahu ada satu bahagian dinamakan sebagai ismul mushtarak. Maksudnya, ataupun dipanggil tadad yang pernah kita belajar satu masa dahulu. Contohnya perkataan yashtari. Yashtari ini membawa dua makna. Makna membeli dan makna menjual.
Sedangkan yang kita tahu satu perkataan itu mungkin merujuk pada satu, tapi dalam bahasa Arab dia boleh merujuk kepada satu makna dan lawannya sekali. Macam perkataan maula, telah saya terangkan kepada tuan-tuan, dia mungkin bermaksud sayyid, ia mungkin bermaksud abad. Dan begitu juga perkataan zan. Zan ini mungkin bermakna sangka atau makna tayakan, mungkin bawa makna yakin, dia sangkaan atau makna yakin. Inilah dia, ini dipanggil sebagai musyarak lafzi ataupun tadad, satu perkataan yang kadang-kadang membawa makna maksud yang berbeza. Itu belum lagi kalau kita pergi kepada barisnya, tuan-tuan. Contohnya kita lihat surah Fatir ayat ke-28. Jika tidak dibariskan, maka dibaca orang mungkin tersalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Maksudnya hanya senya yang takutkan Allah itu di kalangan hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Kalau kita baca terbalik, maknanya boleh bawa kepada dosa dan haram. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya hanya Allah yang Allah takut di kalangan hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Maknanya baris itu menentukan makna. Ya, begitu dalam bahasa Arab. Kalau kita sebut perkataan lain, akrama Zaidun Amran, kalau kita salah baca, kita maksudkan telah menghormati, memuliakan Zaid akan sahabatnya Amran. Kalau kita salah baris, maka akan difahami akrama Zaidan Amrun. Amr pula yang memuliakan Zaid. Kerana dari sudut takdim dan juga takhir dalam bahasa Arab ini ada peranannya, tetapi baris yang menentukan makna juga. Maka inilah dia contoh yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan. Bagaimana kalau kita pergi kepada satu perkataan dalam bahasa Arab pula tinggi itu ada berapa banyak penggunaannya. Seperti dihimpunkan dalam buku Fiqhul Lughah oleh Tha'labi. Contohnya perkataan tinggi ada 60 sinonim. Sehingga dalam bahasa Arab ada 500 perkataan. Perkataan asad, kaswarah, perkataan labut. Ular ada 200 perkataan. Dalam tulisan Kamus Al-Muhit mengatakan bahawa madu itu mempunyai 80 perkataan yang digunakan. Pedang, husamnya, saifnya mempunyai 1000 perkataan. Bayangkan. Dan seorang orientalis barat, Dr. D. Hamel, mengatakan bahawa terdapat kata-kata yang merujuk kepada unta saja mempunyai 5,644 perkataan yang merujuk kepada jenisnya, waktu ia tua, waktu ia bunting, waktu ia mandul. Nama-namanya ada lebih 5,000 perkataan digunakan. Allahu Akbar. Sementara pakar bahasa pula mengatakan bahawa sekitar 25 juta kosakata bahasa Arab. Nak dibandingkan dengan bahasa Perancis sebagai contohnya, bahasa Rusia sebagai contohnya, bahasa Inggeris sebagai contohnya, British, cuma ada tak sampai 1/5 daripada apa yang dimiliki dalam bahasa Arab. Tak sampai 1/10 daripada apa yang dimiliki dalam bahasa Arab. Perkataan-perkataan yang terdapat padanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kalau kita pelajari pula ada satu bahagian daripada bahasa Arab ini maknanya dalam maksud yang berbeza. Contohnya, dalam bahasa Arab, dulu seorang penyair yang terkemuka, namanya Abu Tamam At-Ta'i. Beliau ni bercakap dengan raja bernama Mu'tasim pada masa itu, merupakan khalifah yang berkuasa, yang kuat. Dia manggil raja itu dengan nama Jurthumah. Khalifatullah, jazallahu sa'yaka an jursumatid din wal islami wal hasabu. Basarta birahmatil kubra falam taraha tanalu illa ala jithin min ta'bi. Dia menggunakan perkataan wal islam wal hasab. Dia mengatakan, dia memuji khalifah ini, memanggil khalifah sebagai Jurthumah. Jurthumah ni maknanya kalau kita faham dalam bahasa moden, banyak penggunaannya merujuk kepada kuman. Agak-agak kalau seorang penyair ataupun ahli sastra ataupun penyanyi memanggil raja dengan nama kuman pada hari ini, bagaimana tindakan dikenakan kepada beliau. Sedangkan Jurthumah dalam penggunaan bahasa Arab, ia merujuk kepada dua perkara, kuman pun ia, dan merujuk kepada asas satu perkara pun ia juga. Maka itu adalah banyak bergantung kepada kemahiran seseorang dalam pemilihan perkataannya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana penggunaan bahasa yang sangat teliti dan tidak ada tolok bandingnya itu hanya dimiliki oleh bahasa Arab sahaja, tak dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan yang terbaru ini, satu kajian menunjukkan bahawa negara Amerika yang maju itu pun menyalin semua arkaib negaranya dalam bahasa Arab supaya 100 tahun dibaca ke hadapan, maksud yang dikehendaki itu masih kekal. Nak dibandingkan dengan bahasa Inggeris, American sendiri terdedah kepada kesilapan makna boleh difahami dalam 10 tahun akan datang dalam maksud yang berlainan. Demikianlah pemilihan Allah SWT terhadap bahasa ini. InsyaAllah kita akan huraikan lebih lanjut berapa rahsia yang terdapat padanya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.